Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada pendengar-pendengar Sinar Ilmu, dan insya-Allah Sinar Ilmu ni yang kami rancangkan untuk 4 bulan ini, dan ini adalah untuk perbincangan isu mualaf ni. Ini jadi terakhir untuk Sinar Ilmu ini. Tapi program Sinar Ilmu ini akan akhir hujung bulan ini, hujung bulan Ogos. Dan seperti biasa, Rabu malam yang kami akan bincang tentang isu mu'alaf, isu cabaran, bimbingan mu'alaf. So apa yang saya akan buat hari ini? Hari ini kita tak ada moderator sebab moderator kita semua sibuk ya, ada urusan yang penting, dan hari ini saya akan bercakap dengan muslimin muslimat, saudara-saudari sekalian, just solo. Dan sekiranya ada apa-apa persoalan, silalah teks dekat komen supaya saya boleh ulas ataupun menjawab soalan. Dan untuk malam yang terakhir ni, saya nak buat rumusan. Saya nak rumuskan perbincangan kami daripada minggu yang pertama sehingga minggu yang terakhir ini mengenai isu mu'alaf. Untuk pengetahuan muslimin muslimat, di Malaysia secara umum, ini statistik yang tidak ataupun tidak ada 100% sure, tetapi lebih kurang pengislaman di Malaysia, seluruh Malaysia setiap tahun kita mempunyai lebih kurang 9,000 plus minus. Alhamdulillah, memang setiap tahun bertambah pengislaman tu. Dan kita memang memerlukan ramai tenaga pengajar, ramai pendakwah yang membantu Jabatan Agama di seluruh setiap negeri untuk membimbing, untuk mendidik, untuk mengajar mu'alaf. Dan mu'alaf ini bukan saja perlu orang ajar, tetapi dia perlu ada mentor. Dia ada satu guru, ada banyak guru lebih baik, supaya apa-apa permasalahan yang dia ada rujukan, ada orang bertanya, ada orang bagi nasihat. Sebab untuk seorang mu'alaf ini, untuk jadi matang, jadi bersedia, okay, mereka sekurang-kurangnya kita kena bimbing didik mereka at least 2 tahun. Itu at least 2 tahun. Dan selepas kita bimbing dia 2 tahun, didik dia, dan saya rasa kalau 2 tahun tu kita mempunyai kelas, program, praktikal dan sebagainya, saya rasa mu'alaf itu dia akan rasa amat-amat selesa. Dia akan rasa macam he is part of Islam. Bahawa dia dah betul-betul masuk Islam dan dia telah mempunyai asas ilmu mengenai agama Islam. Dan mu'alaf ini bukan saja memerlukan ilmu fardu ain, asas. Saya cadangkan kalau mu'alaf-mu'alaf yang dah masuk Islam, dah belajar, bukan saja kita bersama dengan dia, bimbing dia, ajaklah dia mengikuti macam-macam kursus. Macam-macam kursus untuk meningkatkan ilmu dia dalam setiap bidang dalam agama Islam. Saya bagi contoh. Hujung minggu ini contohnya. 29 hari bulan. Kalau tak silap saya, 29 hari Sabtu. Pukul 11 pagi hingga 1 tengah hari, ada satu program, ada satu ceramah khas oleh Dr. Zur. Okay? Dia seorang pakar psikiatris, dan dia memang pakar dalam bidang sama ada masalah tentang isu-isu yang sering kali kita cerita tentang buatan jin, okey, masalah ni disebabkan jin dan sebagainya. Dan sebenarnya kadang-kadang dia adalah masalah peribadi. Kebanyakan masalah yang orang kata jin ini sebenarnya boleh diterangkan secara saintifik. Maka saya akan ajak mu'alaf-mu'alaf seberapa ramai yang boleh untuk mengikuti ceramah itu. So, berarti dalam isu jin, isu rasuk dan sebagainya, bila dia ikuti kursus tu, dia telah mempunyai ilmu mengenai isu tentang sama ada buatan jin ataupun masalah kesihatan atau masalah pemikiran dan sebagainya. Berarti kalau kita sentiasa sediakan kursus-kursus yang best-best bagi mereka supaya mereka dapat belajar.
Bukan saja itu, saya sering kali akan jumpa mu'alaf yang masuk Islam, okey, mengikuti khusus intensif, iaitu contohnya hujung minggu. Biasanya kami akan ada khusus mu'alaf ni hujung minggu, okey, mengenai sirah Nabawi, mengenai sirah daripada sebelum kenabian Nabi sehinggalah kewafatan Nabi, dan kita tahu sirah step by step, dan ini akan jadi suatu motivasi. Ini akan buat mu'alaf itu betul-betul mengenali siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang akan meningkatkan keimanan mereka. Ini akan buat mereka cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi. Itu sangat penting, ya. So khusus itu. Dan bukan saja itu, di IDT pula kami ada macam-macam khusus, ya. Contohnya hujung minggu kami ada khusus dakwah IDT 101, 102, 103. Ketiga-tiga ini sebenarnya khusus yang membincang mengenai apa? Membincang mengenai perbandingan agama. Dan ini juga akan menguatkan keimanan mereka, sebab bila mereka mula banding, mereka mula menghargai agama Islam. Mereka mula memahami bahawa mereka berada dalam akidah yang benar. Mereka mereka berada dalam agama yang Allah, agama pencipta. Okey. So bila mereka banding, iman mereka akan meningkat. Bukan saja itu, selain daripada itu juga, kami akan galakkan mereka ataupun registerkan mereka, bagi mereka yang betul-betul serius dan minat untuk mengikuti Diploma Islamic Study. Dan di IDT Center, kami juga menyediakan Diploma Islamic Studies. Berarti pengajian diploma. Okey, dia punya sistem cara sebiji. Okey, ataupun dia punya syarat sebiji orang belajar Diploma Islamic Study di universiti dan sebagainya. Dan diploma inilah mereka dapat belajar 6 subjek yang paling penting yang mereka perlu tahu. Contohnya, mereka perlu tahu tentang ulumul Quran, ilmu Quran, ilmu mempelajari Quran. Macam mana nak baca Quran, contohnya. Okey, so mereka perlu ada ilmu mempelajari Quran. Mereka juga kena faham apa maksud Quran. Mereka juga kena tahu kenapa dia juga dipanggil Al-Furqan. Untuk apa? Al-Furqan untuk memberitahu kita. Al-Furqan berarti the criterion, kayu ukur untuk bagi tahu kita tentang apa? Mengenai kitab setiap sebelum ini sama ada betul atau salah. Yang betul kita boleh terima, yang salah kita terpaksa tolak. Berarti Al-Furqan the criterion untuk kita tahu kitab sebelum ini. So berarti bila dia belajar ulumul Quran, dia akan faham, oh macam mana nak pelajari Quran. Saya bagi contoh. Kadang-kadang kita bagi Quran kepada non-Muslim, kepada mu'alaf. Tapi kita tidak jelaskan macam mana nak baca Quran. So biasanya orang akan baca Quran daripada muka surat pertama sampai muka surat terakhir. Daripada page 1 to the last page. So bukan begitu baca Quran. Sebab apa? Sebab Quran ni dia bukan cerita, dia bukan continuation. Dia bukan satu cerita. Maksud saya, dia bukan kata you baca muka surat pertama, muka surat kedua, dia link kepada muka surat ketiga, dia sambung sampai muka surat terakhir. Bukan begitu. Sebab itulah kalau nak baca Quran, pertama dia kena rujuk ke mana? Dia kena pergi kepada indeks. Kepada belakang sekali tu ada indeks tu. Maka bila kita lihat indeks, kita lihatlah apa topik yang kita mau tahu. Apa topik yang kita nak faham. Apa topik yang kita tak jelas. Apa topik selama ini kita selalu mempersoalkan, bertanya. Maka rujuk kepada tajuk di indeks itu. Dan dia akan tulis surah berapa, ayat berapa, surah berapa, ayat berapa. Buka terus kepada surah itu dan ayat itu. Dan jawapan itulah kita akan dapat dalam surah itu. Dan sekiranya apa-apa yang kita baca, kita tak jelas. Ataupun kita rasa macam, oh tak puas hati. Ataupun kita rasa macam, you tak selesa dengan ayat itu. Contohnya, sangat mudah. Apa yang kamu perlu buat adalah, kamu perlu tahu Ghostan tak? Kita pergi balik 5 ayat sebelum itu.
Contoh ayat 10 kamu baca, kamu kurang selesa. Kamu perlu ghostankan 5 ayat. 9, 8, 7, 6, 5. Maka kamu mula baca ayat nombor 5 dulu. Dan kamu baca sampai ayat 10. Dan sambung 5 ayat selepas itu. Sampai ayat ke-15. Berarti 5 verses before and 5 verses after. Dan kita akan dapat konteks ayat itu. Ayat Quran itu. Itu satu cara. Yang kedua, Quran juga dia boleh bagi kita konteks such a way that dia boleh buat cross reference. Berarti Quran boleh tafsir Quran. Saya bagi contoh. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 30 hingga 34. Dalam ayat ini Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Dan semua malaikat sujud melainkan iblis. Kita biasa dengar ini. Now, ramai orang bila dia kata semua sujud melainkan iblis, maka mereka mempunyai anggapan bahawa ada sebahagian malaikat yang memberontak. Maka dipanggil iblis kemudian. Okay? So kita mula buat tafsiran kita sendiri. Sebenarnya sebelum kita buat tafsiran sendiri, ada 4 tafsir yang utama. Quran tafsir, boleh tafsir Quran. Sunnah tafsir Quran. Sahabat tafsir Quran. Para ulama tafsir Quran. Yang penting kita boleh tengok yang pertama tadi dulu. Quran tafsir Quran. Okay? Kalau kita baca ayat surah Al-Baqarah tadi, ayat 30 hingga 34. Dan kalau kita rujuk balik kepada surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 50. Sekali lagi Allah berfirman yang bermaksud Allah perintahkan semua malaikat sujud kepada Adam. Bow to Adam. Okay. Semua malaikat sujud melainkan iblis. Nampak tak? Sama tak? Dan ayat ini Allah sebut, akhirnya Allah kata, kanal minal jin. Dan Allah kata apa? Iblis ini datang pada golongan jin. Yang tidak sujud ini adalah jin, bukan malaikat. Nampak tak? Ramai di kalangan kita keliru. Sebab itulah saya kata, you kena tahu ilmu Al-Quran. Macam mana nak baca Al-Quran. Macam mana nak memahami mesej Al-Quran. Sebab tu bila kita baca Quran, terjemahan, kalau boleh baca tafsir. Kalau kita dapat baca tafsir, maka kita mula akan memahami kenapa ayat itu diturunkan. Apa konteks ayat itu. Dalam sudut bahasa Arab, apa maksudnya. Ada berapa maksud. Maka kita akan lebih memahami mesej Al-Quran itu. Sebab itulah, mu'alaf ini bila masuk Islam, kita nak mereka ni, okay, yang pertama paling penting, mereka faham Al-Quran, faham kata-kata Allah, perintah Allah, dan amalkan amalan itu dalam kehidupan mereka. Yang kedua, mereka kena belajar ilmu hadis. Hadis ini sangat-sangat penting. Kalau secara literal, maksudnya berita, news. Okay? Tapi dalam konteks agama Islam, hadis ini rujuk, dia bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti mesej itu, mesti bila kita cek balik, okay, periwayat hadis itu datang daripada siapa, dia nak ambil daripada siapa, sampai tak kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan periwayat hadis itu semuanya bagus, artinya mereka tiada kelemahan contohnya, berarti hadis itu akan jadi sahih. Okay. So yang pertama kita kena bagi dia tahu bahawa dia kena tahu macam mana nak cek balik mengenai memahami hadis itu. Dan bila dia faham hadis, kita terangkan lagi hadis ini ada 5 perkara yang dia kena tahu. Contohnya kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, ya, apa yang Nabi buat ya, sahabat laporkan. Contohnya satu lagi adalah apa yang berlaku di depan Nabi dan Nabi diam. Okey. Diam di sini maksudnya approve. Okey. Satu lagi adalah tentang akhlak Nabi, satu lagi tentang tubuh ataupun personality Nabi. Itu semuanya kira hadis. Kalau satu hadis, satu golden change, satu line lah. Kalau satu line, maksudnya garib. Kalau 2, aziz. Kalau lebih daripada 3, masyhur. Maka kita bagi dia faham asas-asas dulu. Lepas tu kita bagi tahu macam mana nak memahami hadis. Okey, ada orang ambil satu hadis dan dia kupas daripada hadis itu. Boleh tak? Boleh. Itu secara literal. Tapi kadang-kadang hadis itu ada. Kalau kita lihat hadis itu, okey,
Kadang-kadang kita kena kumpulkan hadis semua itu yang dalam sama bidang tu, sama isu tu, dan kita lihat apakah, kenapa Nabi dalam keadaan cakap macam ni, dalam keadaan cakap macam ni, dalam keadaan ini cakap macam tu, dan akhirnya kita akan, ulama mazhab akan dapat idea bahawa, oh, sebenarnya konteks ini macam ni dalam keadaan ini, macam ni dalam keadaan ini. So kita akan faham konteksnya. Kadang-kadang kita akan faham sabab urut. Berarti macam mana ayat itu diturunkan. Maka kalau kita bagi mu'alaf faham hadis itu, okey, macam mana ulama interpret hadis itu, maka dia akan lebih memahami Islam. Contoh, kadang-kadang kita ada hadis yang ada orang ambil hadis, satu hadis itu, atau 2-3 hadis itu, dan dia bagi hukum mengenai isu itu. Okey, itu dipanggil tarjih. Tetapi ada pula mazhab ulama lain, mereka akan kumpulkan semua hadis dan cuba lihat apa ceritanya. Itu dipanggil al-jam. So kadang-kadang dia perbezaan pandangan disebabkan satu gunakan tarjih, satu gunakan jam. Maksudnya apa? Keempat-empat mazhab ini, mereka paling terima adalah pandangan daripada jam, bukan tarjih. Tetapi kalau tarjih, no problem, kita hormat. Berarti kalau mereka dapat belajar hadis, dapat memahami penggunaan hadis itu, okey, maka mereka tak terkejutlah, tak kelang kabut. Sekarang di Malaysia ni, kita ni mazhab Syafi'i. Tetapi pada masa yang sama, kita ada ramai orang Arab di sini, orang Afrika di sini, orang India, Pakistan di sini, Bangladesh di sini. Berarti kita juga ada Maliki, kita juga ada Hambali, kita juga ada Hanafi. Walaupun di Malaysia secara umum kita Syafi'i. Supaya orang yang mazhab Syafi'i tak terkejutlah bila lihat apa yang mereka buat berbeza daripada mereka. Sebab apa? Sebab dia perbezaan berlaku bila, contoh, saya bagi contoh. Kalau Al-Quran dengan sunnah Nabi Muhammad SAW menceritakan sesuatu secara jelas. Maksudnya, kalau ayat itu sebut dalam Quran, jelas dalam Quran. Dan maksud dia juga jelas. So dalam perkataan bahasa Arab, mereka gunakan, perkataan digunakan di sini adalah qat'i subut. Maksudnya, jelas, pasti, jelas sebut dalam Quran. Atau sunnah mutawatir. Lepas tu maksud dia pun jelas. Maka dia kata qat'i dilalah. Maksud dia pun jelas. So apa-apa yang ayat dia jelas dalam Quran atau sunnah mutawatir dan jelas maksudnya. Contoh kerbau pendek. Kingsir. Boleh faham? Babi. Okey. Sebut jelas tak dalam Quran? Banyak ayat kan? Contohnya surah Al-Baqarah ayat 173, surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat nombor 3, surah An-Am surah ke-6 ayat 145, surah An-Nahl surah ke-16 ayat 115. Banyak ayat dalam Quran. Allah mengharamkan. Okay. Ayat itu sebut dalam Quran jelas tak? Jelas. Maksud dia jelas tak? Ada tak khilaf di kalangan ulama? Mazhab ini cakap, oh tak. Yang tak boleh makan daging khinsir. Yang boleh makan tulangnya, contoh. Ada tak? Tak ada. Semua keempat-empat mazhab, semua mazhab sebulat suara. Sebab apa? Sebab dia qat'i subut, qat'i dilalah. Jelas sebut dalam Quran, jelas maksudnya. Tak ada dua maksud. Maka kesemua empat-empat mazhab ini, kita bersatu di sini. Kita bersatu. We are together di sini. Tapi kadang-kadang ada hadis-hadis yang dipanggil kurang jelas. Dia punya message tidak eksplisit, tidak jelas. Dipanggil zanni subut. Zanni subut. Sama ada dia sebut secara umum ataupun dia ni hadis ahad. Okey. Dia mempunyai perbezaan pandangan. Okey. Secara umum atau hadis ahad ataupun dia ayat itu boleh diinterpretasikan dalam beberapa maksud. Maka bila ada berlakunya zani, maka secara umumnya kita tahu dia akan mazhab A akan pilih
pandangan ini, B pilih pandangan ini, C pilih pandangan ini, D pilih pandangan itu. Maka keempat-empat ini, pandangan ini, semua betul. Sebab apa? Sebab ayat itu boleh diinterpretasikan dalam 4 cara. Contohnya. Maka bukan bercanggah, tetapi dia boleh diinterpretasikan dalam beberapa cara. Saya bagi contoh. Iqra. Kita tahu perkataan Iqra. Maksudnya apa? Terjemahkan dalam bahasa Melayu, bacalah. Sebenarnya Iqra sendiri ada banyak maksud. Dia juga bermaksud mengulangi. Dia juga bermaksud sampaikan. Kalau terjemahan yang lain memilih perkataan mengulangi, adakah dia salah? Tak. Sebab perkataan Iqra ni memang bawa beberapa maksud. Ada perkataan dalam bahasa Arab boleh bawa 10, 15 maksud. So, berarti apa-apa maksud yang dia terjemahkan pun juga salah satu maksud daripada ayat itu. Dalam erti kata lain, bukan bercanggah. Hanya mereka lihat daripada sudut yang berbeza. Kefahaman mereka dalam bahasa Arab berbeza. Maka mereka faham konteks ayat itu berbeza. Maka mereka mempunyai beberapa pandangan yang berbeza. Maka semuanya pun betul. Kalau kita pilih A, syaratnya. Pilih A, hormat B. Pilih B, hormat A. Berarti jangan kita komplain, jangan kita tuduh. So itu cara yang paling elok sekali kalau kita nak mengajar mu'alaf dan sebagainya. Dan sebelum saya sambung, adalah beberapa orang sahabat di sini telah bagi mesej sini. Mungkin Alhamdulillah, Khairuddin Syamsuddin, terima kasih. Bazid Aziz, Muah, okay, terima kasih. Dan Rabia, okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempunyai Aimi. Kita mempunyai Habibah. Habibah daripada Hulu Langat. Okey. Alhamdulillah. Ramai lagi kita mempunyai Tensek Gyo. Betul ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tindian Roman. Kita mempunyai Swilan. Thanks for the useful info. Alhamdulillah. Please ask questions. If you have any questions, if you have any things that you want to know, please. This could be the last for this Sinar Ilmu for me to talk about mu'alaf. Satu lagi kita mempunyai Fazal Hatta. Okay. Sama seperti yang saya amalkan, baca terus konteks tajuk yang nak difahamkan. Okay. Alhamdulillah. Dan kalau tak faham, saya baca 5 ayat, 10 ayat awal dan okay, very good. 5 verses 5. Okay, Alhamdulillah. Okay, saya tengok ada soalan tak? Assalamualaikum Ustaz, daripada Nur Mas Lee. Bagaimana dengan hadis sahih yang popular, iaitu umat Nabi Muhammad SAW mula-mula masuk syurga menyalahi surah Waqiah? Mohon pencerahan. Ya Ustaz, Nur Masli kena bagi ayat hujah tu lebih jelas sedikit sebab ayat itu tidak jelas bagi saya. Saya kurang memahami soalan itu. Well, saya tunggu you punya keterangan. Nanti saya akan ulas insya-Allah. Kalau saya tahu jawapan, saya cuba. Kalau tak tahu, saya akan tanya kepada pakar-pakar dan saya akan kembali kepada kamu insya-Allah. Dan ramai lagi. Kita mempunyai Syahrizal, Muhammad Fitri, Bazuri, kita mempunyai Siti Mardiana. Wow, ni daripada mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibnu Muhammad. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Dan kita mempunyai Alpa Muhammad. Alhamdulillah. So, kembali kepada tadi saya sebut tadi. Maka bila saya ajar mu'alaf ini, saya sering kali mengajar mereka dalam keadaan begini. Contoh ya, kita kena bagi dia faham kefahaman masyarakat. Okay? Dan kita bagi dia faham juga dalam ahli sunnah wal jamaah ada beberapa pandangan. Dan kalau dia pilih pandangan satu, A contohnya, tapi masyarakat memilih pandangan B contohnya, apa yang dia perlu buat adalah, kalau A untuk amalan peribadi, tetapi bila dia pergi ke berjemaah, bila dia campur masyarakat, maka dia kena hormati uruf. Ikut apa masyarakat buat. Hormati uruf.
Jangan bawa pandangan lain dalam satu komuniti yang mereka telah mempunyai suatu kefahaman, suatu amalan, suatu tafsiran yang berbeza dengan apa yang kita faham. So what kita perlu buat adalah hormati pandangan itu. Kalau kita buat cara begini, percaya kata saya, mu'alaf ini pergi mana-mana pun, dia tak cari masalah. Dia boleh campur dengan masyarakat di masjid surau, dia boleh campur dengan masyarakat di college university atau masyarakat di kampung sebab dia tahu kalau pergi ke tempat orang, hormati uruf. Saya bagi contoh. Macam contohlah di Malaysia. Di Malaysia. Kadang-kadang saya sering kali orang tanya saya, mu'alaf tanya saya. Sebenarnya solat subuh ni, ada doa kunut ke? Tak ada doa kunut. Sering kali orang tanya. Dan dia beritahu saya pula, sering kali dengar tuduh-menuduh antara dua pihak. Okey? Satu pihak tuduh orang yang buat doa kunut bid'ah. Okey? Bid'ah tu sesat. Tafsirannya sesatnya api neraka. Satu kumpulan tuduh sedemikian. Satu lagi kumpulan tuduh dia Mr. Wahabi contohnya. Bagi saya, kalaulah saya akan ajar mu'alaf itu memahami, okey, sebenarnya apa yang berlaku tu betul ke tak betul? Saya kena bagi tahu. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, hadis yang diriwayatkan mengenai doa kunut tu, iaitu Nabi baca doa kunut dalam setiap solat subuh. Okey, hadis itu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan hadis itu telah disahihkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Sebab itulah mazhab Syafi'i dia buat setiap waktu subuh doa kunut. Tapi mereka tahu itu bukan wajib. Mereka tahu mereka hanya ikut sunnah. Mereka nak ikut. Sebab mazhab mereka telah mensahihkan hadis itu. Tapi mazhab Hambali pula. Mazhab Hambali, okey, mazhab Hambali, mereka ni, mereka menilai hadis itu dan mereka rasa, mereka dapati bahawa salah seorang perawi itu ada sedikit kelemahan. Maka dalam mazhab Hambali itu, mereka daifkan hadis itu. Okey, so mereka daifkan. Sebab itulah Hambali tak buat. Maksudnya, orang Salafi, mereka tak buat. Bagi saya, satu sahihkan, satu daifkan, itu khilaf. Dua pandangan, khilaf. Okey? Bila khilaf, apa kita buat? Pilih satu pandangan, hormati pandangan itu. Contoh, kalau kita pilih mazhab Syafi'i, kita buat doa kunut setiap waktu subuh. Kita hormati orang yang tak buat sebab mereka punya mazhab menilai hadis itu daif. Tapi bagi mereka yang tak buat doa kunut setiap pagi, hormatilah orang yang buat doa kunut setiap pagi sebab mazhab Syafi'i, okey, mereka mensahihkan hadis itu. Berarti apa? Kita kena pilih satu, hormat yang lain. Hormat maksudnya jangan tuduh lah. Jangan cakap perkara-perkara yang tak elok lah. Janganlah tuduh orang bid'ah. Janganlah tuduh orang sesat. Jangan tuduhlah, itu tak betul. Maksud saya, when it is khilaf, respect view. You can choose one, respect the others. But not condemning. No. Bukan saja hormat. Hormat tu macam mana? Selain pada kita tak tuduh. Contoh, di Malaysia ni kita Syafi'i. Kalau kita pergi ke Mekah, Hambali. Nampak tak? Hambali. So, Hambali ni, mereka buat doa kunut tak? Secara umumnya, mereka tak buat doa kunut. Betul? So, there's no doa kunut for them. Tapi kalau kita pergi umrah, kita pergi haji, mereka tak buat doa kunut subuh. Apa sikap kita? Sikap kita adalah hormati uruf. Ikut. Dia tak kunut subuh, kita ikut. Hormati uruf. Tetapi bila mereka datang ke Malaysia, contohnya, dia pergi ke masjid kita buat doa kunut setiap solat subuh. Apa sikap mereka? Saya harap mereka boleh mempunyai sikap untuk ikut uruf, ikut hormati uruf budaya setempat dan ikut baca doa kunut.
Dengan cara macam ni lah, kita semua orang Islam boleh bersatu. Boleh bersatu. Walaupun kita mempunyai perbezaan pandangan. Sebab itulah, perbezaan pandangan tu tidaklah, tak seharusnya menyebabkan kita berpecah belah. Tak seharusnya kita break brotherhood. Kita sepatutnya menghormati, respect. Okay? Menghormati pandangan lain. So, bila kita ajar mu'alaf sedemikian, rasa-rasa ini secara ringkas, ya, tak ada masa yang saya boleh kupas panjang lebar. Hanya nak bagi tahu bahawa kalau mereka belajar ulumul Quran, ulumul hadis, kalau mereka belajar usulul fiqh, contohnya usulul fiqh, kawaidah fiqhiyah, dan maqasid syariah. Dan bagi saya, kalaulah kita dapat didik mu'alaf belajar usul, faham tak maksud usul? Usulul fiqh. Biasanya kita belajar fiqh kan? Tentang hukum ini, tentang isu ini, hukum ini, isu ini dan sebagainya. Tapi usulul fiqh maksudnya apa? Methodology of fiqh. Maksudnya, macam mana? Okey, mungkin saya bagi contoh senang nak faham. Biasa kita tengok TV kan? Ada satu rancangan, satu program dipanggil Tanyalah Ustaz. Ada? Biasa dengar kan? Okey. So, kita pernah tengok program itu, Tanyalah Ustaz. Dan kadang-kadang, soalan yang ditanya, okey, Ustaz tu bagi jawapan, Alhamdulillah bagus. No question asked, no problem. Tetapi kadang-kadang, soalan yang ditanya, dibagi jawapan, itu bagus. Tetapi, most of the time, seringkali, mungkin penceramah tu tak sempat, tak cukup masa ke, nak terangkan, macam mana mazhab ini keluarkan hukum ini. Metodologi. Contoh, 3/8. Tanya Ustaz. Dia kata 24. Betul tak? Betul lah. Tapi yang orang nak faham tu, macam mana Ustaz boleh dapat 24? Maka Ustaz kena tunjuklah 3/8. Sama ada 3 campur 3 8 kali. Ataupun 8 campur 8 campur 8 3 kali. Kita dapat 24. So, mu'alaf tu dia nak faham, dia kena belajar macam mana hukum itu dikeluarkan. Apa metodologi, apa usul. Okey, itu sangat-sangat penting. Sebab kita nak ajar mereka memahami disiplin, formula untuk memahami satu-satu isu. Supaya mereka tidak ditindas. Supaya mereka tidak diperbodohkan. Supaya orang tak boleh menceritakan sesuatu yang tak betul kepada mereka. Dan mereka juga tahu cara-cara untuk menilai. Itu sangat penting. So, bila kita didik mu'alaf ini, saya bagi contoh lah. Kalau saya tanya pendengar, mungkin boleh cuba tak jawab, bagi komen kat situ. Kalau saya suruh buat matematik ini. Cuba. 4 campur 2. Sorry. ulang balik. 4/2. Campur 2. Bahagi 2. Tolak 1. Berapa kita dapat? Saya tunggu komen daripada pendengar ni. 4/2 campur 2 bahagi 2 tolak 1. Dapat berapa? Ada orang jawab dah. Ada orang jawab 4 dah. Okay? Now, itulah yang saya nak cerita. Sebenarnya, belajar matematik ini, untuk pendengar-pendengar, ya, matematik ini, dia ada formula. Kita tak boleh buat kira-kira tu ikut suka hati kita. Bila ada melibatkan pembahagian, bila ada melibatkan darab, kita sepatutnya kena bracket dulu. Setuju tak? Kita kena bracket dulu. Okey? Kita kena buat apa dulu? Bahagi darab dulu. Bukan buat campur tolak dulu. So, kalau kita, ingat lagi tak perkataan BODMAS? Kalau kita belajar kat sekolah. So, kalau kita kira 4/2 campur 2 bahagi 2 tolak 1. Kalau kita buat macam ni, kalau you buat berkira betul pun, bukan kerana you faham formula. Hanya itu nasib saja. Coincident. Tapi kalau you tahu matematik,
You akan buat darab dulu, bracket darab dulu, bahagi dulu, dan baru buat yang lain. Betul ke tak betul sahabat? Asrin. Betul? Dia teringat tak buat mas tu. So, kalau kita tak ikut buat mas, kita ikut formula tak? Kita faham formula tak? Itu yang masalah. So, dalam agama Islam, bila usul, kita ajar metodologi. Kita belajar metodologi. Saya bagi satu contoh. Ada di kalangan masyarakat umat Islam yang dia akan kata tentang, wanita Islam tak boleh keluar keseorangan. Dia tak boleh keluar pergi Kota Baru, pergi Sarawak, pergi luar negara, terbang, turut kapal terbang, pergi seorang tanpa mahram. So ada orang dia akan ambil hadis yang Nabi kata wanita bila travel bermusafir atau pergi mana-mana, dia perlu pergi bersama dengan mahramnya. Itu hadis sahih. No problem. No problem. Tapi masalahnya kadang-kadang orang ambil satu hadis saja. Dia tak lihat hadis yang lain. Saya tak kata dia salah. Hanya dia ambil satu hadis saja. Tapi kalau you lihat hadis-hadis lain, pada ada satu masa para sahabat dia risau. Kalau wanita kena pergi mana perlu ada mahram kan. Maka Nabi kata, sekiranya kalau Allah panjangkan usia kamu, akan sampai satu masa, kamu akan dapat lihat bahawa wanita ni dia bergerak daripada Iraq pergi ke Mekah tanpa mahram, tanpa suami, ada yang tanpa bapa atau anak dia. Tak ada apa-apa yang nak takut, melainkan binatang liar contohnya. So kalau kita lihat, kalau kumpulkan hadis semua itu, Nabi kata akan sampai masa wanita boleh bergerak, boleh bermusafir, boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat tanpa mahram. Dan bila ulama lihat keseluruhan hadis itu, ulama mula memahami the full keseluruhan hadis itu. Konsepnya adalah, tujuannya adalah apa? Satu perkataan saja. Keselamatan. Kenapa perlu ada mahram? Keselamatan. Dan kenapa boleh sampai satu masa wanita boleh pergi satu tempat ke satu tempat tanpa perlu ada mahram? Sebab dia akan sampai satu masa yang Nabi predicted satu masa bahawa ada banyak tempat yang kita boleh pergi yang selamat. Iaitu contohnya, kalau di rumah kita ambil Grab atau taksi, kita pergi ke airport. Selamat tak? Selamat. Dan di airport, rasa-rasa ada orang tak akan ganggu wanita itu tak? Kalau ada orang ganggu wanita itu hanya perlu minta tolong aja. Tolong! Betul? So, pertama, polis security akan datang. Kedua, masyarakat di situ juga akan datang. Maksudnya, mahram bagi wanita itu adalah masyarakat di situ. Daripada dalam kapal terbang, ratus orang. Sampai ke airport, ribu orang. Berarti, daripada satu tempat ke satu tempat, kalau dia selamat, wanita boleh travel. Sebab kadang-kadang ada orang, dia ambil hadis itu secara isolated. Dia buat tafsiran hadis itu secara tanpa lihat keseluruhan hadis itu. Tapi hadis yang dia sebut ini boleh digunakan. Kalau kita pergi ke satu-satu tempat yang keadaan memang tu keadaan tak selamat. Memang selalu ada jenayah berlaku. Selalu ada pelaku macam-macam. Maka hadis itu masih lagi boleh digunakan. So bila tempat-tempat yang kurang selamat, negara yang kurang selamat, maka adalah wajib untuk wanita bermusafir bersama-sama dengan mahramnya. Suami dia, bapa dia, anak lelakinya dan sebagainya. So kalau mu'alaf tu dapat memahami, dapat mempunyai idea, memahami konsep sedemikian, maka kalau orang menterjemahkan satu hadis, orang bagi satu hukum, dia sendiri tahu bahawa yang orang itu cakap, mungkin dia hanya faham bahagian ini. Dia tak faham holistik, dia tak faham keseluruhan. Dia tak dapat lihat daripada atas, maka kefahaman dia sedemikian. Maka bagi kita, tak perlulah kita berhujah dengan dia atau bergaduh dengan dia. Kita diam aja, kita buat apa yang kita faham. Sebab bukan semua perkara, terutamanya kita ni mu'alaf.
Bila kita nak cerita banyak lebih, nak cakap lebih sikit, nak bagi pandangan sikit, bukan semua orang boleh terima. Saya sendiri pun, seringkali bila saya bagi ceramah dan sedemikian, orang akan pandang saya, you ni mu'alaf, apa you tahu, apa you faham. So bagi saya, sekurang-kurangnya, saya tahu apa yang saya buat, saya faham apa yang saya buat, saya boleh bagi hujah dan saya boleh buat ijtihad sendiri. Okay? Dan Nabi sebut kalau kita buat ijtihad yang betul, 1 pahala, ijtihad yang salah, 2 pahala. So relax lah. Okay? So Alhamdulillah perkongsian malam ni dan insyaAllah saya akan lihat soalan-soalan yang ada. Nanti ya saya nampak macam hadis. Sebentar ya saya baca dulu apa. Boleh tak Nur Masli, boleh tak tunjuk saya apa dalam hadis. Hadis apa ya yang menyebut tentang umat Nabi Muhammad SAW masuk syurga dulu? Saya ingin nak lihat hadis itu sebab saya tak boleh ulas sesuatu. Sebab kalau you kata-kata Nabi, saya kena pastikan hadis itu sahih. Okay, saya kena pastikan hadis itu pertama sahih dulu dan apa konteks hadis itu sebelum saya boleh ulas. Mungkin dalam keadaan sekarang saya tak dapat memberi jawapan dulu, tapi jangan risau. Nur Masli tadi, kamu dah share tanya soalan ni dalam page Brother Lim kan? Lim Jisun kan? InsyaAllah nanti saya akan cuba hubungi kamu dan untuk memahami hadis itu dan sebelum saya bagi jawapan. Boleh ke? Dan saya akan ulas bila saya hubungi kamu kemudian. InsyaAllah. Okay? Dan ada lagi tak? Anda mempunyai minat untuk buat dakwah, niat dah dapat pahala Okey. Nak promosi program ya? Okey, bagi mereka yang ingin nak belajar dakwah, bagi mereka yang duduk di sekitar Kuala Lumpur, di sekitar 1-2 jam lah daripada Kuala Lumpur, yang ingin nak belajar dakwah, insya-Allah minggu depan 5-6 hari bulan, 2 hari. Pagi 8.30 hingga 5.30. 8.30 pagi, 5.30 petang. 2 hari. Sabtu dan Ahad. Ada 2 hari khusus. Khusus itu dipanggil khusus dakwah IDT 102. Bagi mereka yang belum mengikuti 101, jangan risau. Boleh mengikuti 102. Sebab dia topik yang berbeza. Maka dia bukan sambung. Berarti bagi mereka yang miss 1, boleh pergi 2 dan boleh kembali kepada 1. So dan siapa-siapa yang dapat menghabiskan ketiga-tiga khusus ini, 101, 102, 103, insya-Allah akan dapat satu sijil khas daripada saya dan juga Ustaz Muhammad Amin. Maka kami berdua akan memberikan satu sijil khas kepada kamu semua. So, dan jangan lupa, hujung bulan ini satu lagi, 29 dan 30. Bagi mereka yang duduk di Pulau Pinang, duduk di Taiping, duduk di Sungai Petani, duduk di Kedah atau Perlis pun ingin nak ikuti khusus dakwah IDT 102, sila hubungi sahabat saya iaitu Ui Cui Beng atau orang dipanggil Ben. Okey, Beng Ui ya. Ui Cui Beng, boleh hubungi dia. Masih lagi ada sedikit tempat. Okey, masih lagi sedikit tempat. So bagi mereka yang ingin nak mengikuti khusus hujung minggu ini, silalah hubungi kami, daftar untuk khusus tu. Dan percayalah, mengikuti 3 khusus ini akan bagi kamu banyak-banyak kefahaman, idea dan insya-Allah selepas 3 hari khusus ini, kebanyakan kita ni sudah mempunyai sudah mempunyai idea untuk nak mula menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang kita kenal. Okey? So saya galakkan kalau sesiapa yang ingin nak belajar, ingin nak tahu, sila hubungi sahabat saya Beng Ui. Tinggal 5 tempat saja. 5 tempat kosong saja di Pulau Pinang. So siapa yang minat, cepat-cepat daftar insya-Allah. Okey? So saya rasa kalau tak ada apa-apa soalan, saya tengok ya, ada apa-apa soalan lagi tak? Kalau tak ada apa-apa soalan yang penting, Siti Mardiana. Okey, minta jasa baik Brother Lim and team buat di Johor. Okey, dia macam ni, kita kalau ada sesiapa yang mana-mana satu organisasi, masjid ataupun college university yang boleh menganjurkan
yang boleh jemput kami akan pergi. Tapi untuk kami nak anjurkan sebab kami tak ada center di Johor Bahru. Kami tak ada pegawai di Johor Bahru. So kami tak banyak kenalan di sana. So untuk nak buat khusus itu, kalau kami nak anjurkan agak susah. So kalau Cik atau Puan Siti Mardiana tu, kalau boleh menganjurkan khusus itu, bolehlah hubungi saya dan saya boleh bagi idea macam mana nak buat promotion dan sebagainya. Supaya kita boleh bantu Jabatan Agama di Johor untuk membimbing mualaf, untuk berdakwah kepada non-Muslim. Kita kerjasama rapat dengan mereka supaya Islam dapat sampai kepada semua lapisan masyarakat di Malaysia, insya-Allah. So saya rasa kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya rasa cukuplah setakat ini. Saya rasa amat sedih sinar ilmu untuk isu mualaf sudah sampai kepada penghujungnya. Dan insya-Allah, dan bulan 10 ini, bulan Oktober, kalau boleh cuba tengok page IDT, sebab kami akan ada khusus bimbingan mualaf. Kami akan ada khusus bimbingan mualaf, okey, dan khusus mengajar mualaf. So, siapa-siapa yang ingin nak bantu agama Allah, siapa-siapa yang ingin nak tahu bila jumpa mualaf apa mau buat, okey, macam mana kita nak bantu, nak bimbing mereka, macam mana kita nak didik mereka. Yang saya nak bagi tahu adalah, bayangkan ya, just imagine satu orang kita didik dia. Dia belajar. Lepas tu anak bini dia belajar. Mereka amalkan. Okey, lepas tu mereka juga sampaikan. Dan apa yang mereka buat, setiap amal yang mereka buat, kita semua akan dapat pahala tu. Bayangkanlah, dan dia berterusan. Dan itulah mungkin akan bantu kita supaya bukan masuk syurga saja, supaya tak perlu masuk ke api neraka. Akhir sekali kita ada jawapan yang betul. Iza, Nick, terima kasih. You get the right answer. 8. Wah, you know mathematics. Alhamdulillah. Okay, so itu sajalah perkongsian saya. Sepanjang 4 bulan ini, saya nak mohon maaf lah sekiranya saya terkasar bahasa ataupun mengatakan apa-apa yang menyinggung perasaan sesiapa. Dan saya nak bagi tahu, langsung saya tak ada niat nak menyinggung perasaan sesiapa. Ini sekadar berkongsi, dan segala yang baik datang pada Allah. Yang apa-apa yang salah, apa yang lemah datang pada diri saya sendiri. Panjang umur, kita jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.